tuan-tuan, yang berikan kita berada dalam bulan Maulid ini adalah pemegang tali kita. Sama ada tali kita dah habis atau belum. Selalu dalam bulan Maulid ini orang akan teringatkan akan satu susuk tubuh insan yang hebat. Siapa dia? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jika insan itu hidup pada saat ini, lalu insan itu bertanya kepada kita, wahai sekalian umatku, apakah kalian kasih kepada aku? Apakah jawapan yang akan keluar daripada mulut kita? Semua orang berkata, ya Rasulullah, kami sayang engkau ya Sayyidina Muhammad, kami kasih engkau ya Rasulullah. Lalu Sayyidina Muhammad akan bertanya kepada kita, apa tanda hang kasih aku? Apa tanda engkau kasih kepada aku? Jika mana Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah boleh bangga berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Habibi, parut-parut yang berada di tubuhku ini yang diseksa bekas seksaan daripada Abu Jahal dan Abu Lahab adalah tanda kasih aku kepada engkau ya Rasulullah. Bekas pada dadaku ini yang dihempap dengan batu panas pada saat pasir yang sangat panas pada ketika itu ya Rasulullah, masih ada bekasnya pada dadaku. Maka ini tanda kasihku kepada engkau ya Rasulullah, sehingga aku tidak berpaling daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Aku masih lagi mampu mengatakan ahadun ahadun ahadun. Allah tanya, kalau Rasulullah bertanya kepada kita, apa jawapan kita? Jika ditanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali boleh berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saat aku kecil aku menggantikan tubuhmu untuk dibunuh oleh kafir-kafir Quraisy sewaktu peristiwa hijrah, kata Sayyidina Ali. Jika ditanya kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf akan berkata boleh berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika saat hijrah aku hendak ikut engkau ya Rasulullah, tetapi Abu Jahal dan Abu Lahab tahan seluruh hartaku yang nilainya jutaan pada ketika itu. Tapi ya Rasulullah, disebabkan sayang aku dan kasih aku yang tersangat kepada engkau, aku tinggalkan seluruh hartaku dan aku ikut engkau sehelai sepinggang ya Rasulullah, sehingga sampai di Madinatul Munawwarah, di Yathrib ya Sayyidina Muhammad, aku pinjam 100 dirham kepada orang-orang Yathrib, aku bina semula perniagaan aku sehingga melebihi kekayaan aku di Makkahul Mukarramah. Kalau ditanya kepada keluarga Yasir boleh berkata dengan megahnya, ya Rasulullah, aku telah korbankan diriku untuk engkau dan untuk Allah dan Rasul. Aku telah korbankan anak-anakku yang kecil, dipanggang dan dibakar sehingga berbau daging tubuhnya pada hidungku ya Sayyiduna Muhammad. Dan isteri aku juga Sumayyah telah berkorban bersama-sama denganku dibunuh oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau Rasulullah tanya kat kita, kita nak jawab apa? Ya Rasulullah, tanda kasih aku dalam bulan ini aku baca selawat 100 ya. Aku bagi kat hang 100. Masa yang Allah bagi kat aku 24 jam, tapi untuk hang 100 ya, 5 minit. Yang lain aku pakai semua untuk dunia. Yang lain aku pakai semua untuk benda alam yang aku akan tinggalkan. Kita akan cakap dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian. Jika itulah tanda kasih kita kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita ini orang yang layak menerima syafaat di yaumil mahsyar? Sebab bukan semua umat Muhammad terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala.
ada yang qualify, ada yang disqualify. Nabi sayang kita. Nabi telah menangis untuk kita walhal Nabi tak kenal kita. Masa Nabi menangis untuk kita, Nabi tak kenal pun kita, dan kita tak lahir lagi pada waktu itu. Tak cukup itu, Nabi syafaat kita di yaumul mahsyar. Tak cukup itu, Nabi tunggu kita di mizan. Tak cukup itu, Nabi tunggu kita di titian sirat. Ada habuan pula telaga Kautsar. Cuma dalam akal kita perlu kita tanya, apakah aku orang yang berhak menerima ka'as itu ataupun kub itu, mangkuk daripada tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun aku langsung tidak berhak menerima mangkuk yang berisi dengan air telaga Kautsar, yang mana orang yang meminum akan air daripada telaga Kautsar itu, apa yang dijanjikan kepadanya, iaitu mereka ini tidak akan dahaga abadan abada. Yang ni tuan-tuan, kalau kita tengok sahabat hebat mereka, Bilal bin Rabah, seorang serikandi Islam bernama Zinirah, tuan-tuan. Zinirah ini di antara perempuan yang awal masuk Islam. Kalau tidak silap saya, dia adalah khadimah daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab sebelum daripada Islam. Ia diseksa oleh Abu Lahab sehingga buta kedua matanya, tuan-tuan. Lalu diketawakan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Padan muka kamu wahai Zinirah, padan muka kamu wahai Zinirah, padan muka kamu wahai Zinirah, kerana kamu mengikut Muhammad. Kamu mengikut Muhammad, inilah akibahnya. Apa kata seorang perempuan serikandi Islam Zinirah? Wahai Abu Lahab, wahai Abu Jahal, aku bangga menjadi seorang Muslim, dan pada hari ini aku telah menghadiahkan 2 biji mata aku untuk Allah dan Rasul. 2 biji mata aku telah aku berikan kepada Allah dan Rasul. Aku bangga wahai Abu Jahal dan Abu Lahab. Tuan-tuan, yang ni, apakah kita sanggup mempertahankan akidah kita, ikhlas dalam akidah kita, ikhlas dalam amalan kita? Kita buat semata-mata kerana Allah yang banyak sangat memberikan pertolongan kepada kita. Tuan-tuan, ada orang kata duit segala-gala, ada orang kata pangkat segala-gala, ada orang kata ilmu segala-gala. Saya nak bawa tuan-tuan, sewaktu Allah tahan jantung tuan-tuan, tuan-tuan pun duduk di dalam katil yang orang duduk sorong. Pada ketika itu tuan-tuan minta apa? Tuan-tuan minta duit, tuan-tuan minta pangkat, tuan-tuan minta ilmu, tuan-tuan minta apa? Kita kata dengan Allah, ya Allah, berikan aku kehidupan. Kita kata duit segala-galanya, kita kata pangkat yang besar ini segala-galanya, kita kata ilmu ini segala-galanya. Rupa pada saat itu baru kita hargai bahawa hidup inilah segala-galanya. Jika kita tidak ada hidup, tak ada guna duit. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Allah sebut dalam Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Silakalah orang yang duk sibuk umur dia ni, dia guna pakai sibuk dengan dunia yang dia nak tinggalkan. Dia cari kemuliaan, dia himpun harta, tahu-tahu sampai orang usung badannya.